Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, hari ini iaitu pada 5 Jun, 5 Jun adalah pertama kalinya lah saya buat video dalam berbentuk seperti ini. Itu pun atas bantuan kredit lah kepada Cikgu Romi yang dah lama buat video seperti ini. Yang saya selalu lihat video-video Cikgu Romi yang menjadi inspirasi kepada saya lah. Jadi untuk kali ini saya belajar dan minta tunjuk ajar daripada beliau, dan terhasillah video pertama pada hari ini untuk video prinsip perakaunan ala-ala Cikgu Romi. Okey, alright. Jadi pelajar, yang ini untuk hari ini kita akan belajar tentang topik 5 tingkatan 4 ledger. Okey, jadi pelajar tingkatan 4 mungkin ada yang sekarang baru belum belajar lagi ataupun sedang belajar. Boleh ikuti kelas cikgu seterusnya kita akan belajar sampai penghujungnya lah. Untuk tingkatan 4 ni pelajar, untuk pengetahuan pelajar, tingkatan 4 ni sangat-sangat, pada saya pelajar kena teliti lah. Kenapa? Sebab sepanjang tingkatan 4 ni pelajar-pelajar akan belajar tentang kitaran perakaunan. Jadi pelajar kena tahu kitaran perakaunan. Ada berapa kitaran perakaunan? Bermula dengan apa pelajar kitaran perakaunan? Dokumen. Lepas tu apa? Buku catatan pertama. Betul pelajar? Okey, buku catatan pertama apa? Ledger. Okey, ini yang hari ni kita belajar ledger. Dia berturut. Lepas ledger apa? Imbangan duga. Pelajar dia sepanjang tingkatan 4 ni pelajar-pelajar akan belajar tentang kitaran perakaunan. Okey. Jadi cikgu tak nak cerita panjang. Dari segi itu mukadimah cikgu secara ringkas. Jadi kita terus masuk kepada nota ledger. Okey, nota ledger. Jadi mungkin pelajar saya dah masukkan dalam channel cikgu. Sesiapa yang belum lagi join channel cikgu Telegram, boleh pergi ke Cikgu Hadi Love PA untuk channel Telegram, dan subscribe saya punya YouTube, channel YouTube saya Cikgu Hadi. Alright. Okey, jadi belajar ledger pelajar. Jadi pelajar, kalau pelajar tengok ledger ni, kalau pelajar tengok ledger yang atas ni, okey, jadi pelajar apa tu ledger? Okey, dalam bahasa yang cikgu guna, kalau cikgu saya guna dulu pun sama juga. Sebut ledger je lah account lah. Pelajar-pelajar kena sediakan banyak akaun. Apa saja butiran yang ada dalam buku catatan pertama, pelajar kena sediakan akaun. Okey, lepas tu dia kata apa? Merekodkan pelbagai urus niaga. Okey, gaji, sewa, kadar bayaran, insurans kenderaan, perabot, semua itu urus niaga. Okey pelajar. Okey, apa lagi yang tentang ledger adalah akaun dalam ledger merupakan ringkasan urus niaga perniagaan. Yang disusun, yang direkod supaya apa? Perniagaan rekodnya tepat dan juga sistematik. Okey, apa sistem yang digunakan? Sistem catatan bergu. Okey, apa tu catatan bergu? Nanti kita akan lihat. Okey, lepas tu belajar. Ledger secara umumnya belajar ada dua. Satu ledger am, satu ledger khas, iaitu subsidiari. Okey, apa tu ledger am? Ledger am ni semua akaun-akaun kecuali akaun pelanggan-pelanggan kita dan juga pembekal-pembekal kita, ataupun dia panggil apa? Akaun belum terima, akaun belum bayar. Okey, manakala ledger khas iaitu ledger subsidiari, apa dia? Iaitu selain daripada ledger am, iaitu apa? Akaun belum terima dan juga akaun belum bayar. Okey, jadi pelajar, okey, akaun belum terima juga dikenali sebagai ledger jualan, manakala ledger akaun belum bayar dikenali sebagai ledger belian. Okey, alright, nanti pelajar boleh baca nota sekali lagi. Itu nota ringkas saya. Kalau nak panjang, buku teks dah menunjukkan. Okey, lepas tu pelajar kat soalan-soalan objektif selalu juga ditanyalah tentang klasifikasi akaun. Okey, klasifikasi akaun ada dua. Satu akaun nyata, satu akaun nominal. Apa tu akaun nyata? Akaun yang merekod semua aset. Jadi pelajar tak kira aset bukan semasa ke aset semasa, adalah akaun nyata. Okey, manakala akaun nominal apa? Akaun hasil dan juga belanja. Right? Okey, dekat sini ada info yang saya ambil dekat buku teks. Tujuan pembagian. Okey, jadi ini pelajar boleh tahu lah. Okey, tujuan pembagian ledger dapat memudahkan kerja-kerja mencatat, kesilapan dapat diminimumkan, kualiti dan kecekapan perekodan dapat ditingkatkan, dan mudah membuat rujukan. Okey, itu antara info untuk kenapa perlu kita bagikan akaun, kenapa perlu pecah-pecahkan akaun. Okey, alright. Jadi pelajar boleh lihat kat sini. Okey, apa itu sistem bergu? Kalau lihat gambar sini, cikgu tunjuk apa? Gambar badminton. Pasangan bergu negara kita. Okey, jadi pelajar,
Bergu maksudnya apa? Dua orang yang bermain badminton. Jadi dalam catatan bergu bermaksud kena 2 kali catat. Okey, merekodkan setiap urus niaga perniagaan secara sistematik dalam sekurang-kurangnya 2 akaun yang berbeza dengan amount yang sama. Satu akan didebitkan, satu akan dikreditkan. Itulah sistem yang digunakan dalam akaun, dalam ledger. Okey. Jadi pelajar, ini contoh ledger, dia contoh akaun. Okey, pelajar kena tulis nama akaun dulu. Okey, ya kat sini pelajar kena tulis nama akaun dulu. Okey, ni saya kena tuliskan. Okey, pelajar kena tulis nama akaun gaji, akaun sewa, kadar bayaran, kenderaan, perabot dan sebagainya. Okey, pelajar kena tahu. Yang sebelah sini, kalau sebelah kiri saya ni, kalau saya menghadap komputer ni, sebelah kiri saya ni, dia adalah sebelah debit, dan sebelah kanan saya bila saya menghadap nota ni, dia adalah sebelah kredit. Okey, alright. Jadi pelajar kena jelas itu. Okey, jadi pelajar kena sistem debit. Jadi pelajar, kalau pelajar sistem debit kredit, pelajar kena tahulah sistem debit kredit. Okey. Jadi pelajar, dalam konsep akaun ni pelajar kena tahu 2 konsep. Apa 2 konsep dia pelajar? Pelajar kena tahu sistem debit kredit. Apa sistem debit kredit? Apa yang disebutkan debit, apa sebab? Okey, dalam topik pertama pelajar dah belajar kategori akaun. Pelajar okey, pelajar kena ingat apa? Okey, jadi pelajar kat sini saya biasa gunakan bahil. Apa tu bahil? Bahil itu apa? Belanja, aset. Okey, kredit tu apa? Hasil, equity pemilik dan juga liability. Okey, alright pelajar. Okey, nanti pelajar yang lemah, cikgu akan buat khas untuk video bagaimana pelajar nak mahir tentang debit kredit. Pelajar kalau tak mahir ni, pelajar debit kredit, pelajar tak boleh belajar akaun. Ini paling penting. Pelajar, kebanyakan ramai pelajar yang lemah. Kenapa? Debit kredit pun dia tak tahu. Kenapa dia debit, kenapa kredit. Bila tak tahu debit kredit, pelajar tak tahu menambahkan akaun ke mengurangkan akaun. Sebab tu pelajar kena belajar persamaan perakaunan. Dalam topik awal-awal pelajar buat pengiraan, persamaan perakaunan tu membantu pelajar untuk tahu tentang apa? Menambahkan aset. Beli aset akan menambahkan aset. Pengurangan aset. Pelajar akan belajar itu dulu. Lepas tu belajar ledger akan kemudian. Okey? Alright. Lepas tu pelajar di samping tu pelajar kena tahu beberapa lagi pelajar catatan kontra. Kontra. Okey, pelajar dah tahu ni. Okey, kontra ada 5. Apa lagi kontra yang debit? Okey, yang debit adalah ambilan. Okey, apa lagi yang debit? Iaitu pulangan. Pulangan apa pelajar? Pulangan jualan. Ingat jualan adalah hasil, tapi pulangan jualan adalah debit. Okey, manakala satu lagi yang kredit adalah apa? Lawan dia, pulangan belian. Pelajar, ini adalah dinamakan catatan kontra. Kontra ni apa maksudnya? Akaun yang mengurangkan induk. Okey, jadi belian kita dah tahu, belanja. Jadi pulangan belian adalah kredit. Alright. Lagi apa pelajar? Okey, yang lain pelajar 2 lagi ialah susun nilai terkumpul. Okey, ni mungkin pelajar belum mahir lagi, belum belajar lagi. Dan juga last sekali ialah apa? Peruntukan hutang ragu. Okey, ini pelarasan. Nanti dekat ujung sekali nanti pelajar akan belajar. Okey, alright. Jadi ini asas dia. Jadi bila pelajar dah tahu kemahiran tu pelajar, asas kategori akaun, jadi automatiknya pelajar. Okey, aset. Aset rumah dekat mana tadi? Debit. Apa debit? Apa maksud debit? Debit ialah menambahkan. Semua yang menambahkan aset letak debit. Apa saja yang mengurangkan aset letak kredit. Apa yang menambahkan? Beli aset menambahlah. Kalau jual aset akan berkurang. Lepas tu letak kredit. Okey, liability. Apa tu liability? Hutang. Siapa hutang? Kitanya hutang. Okey, liability rumah dia kat mana? Kredit. Jadi kredit adalah menambahkan hutang dia, debit adalah mengurangkan hutang kita. Bukan hutang dia, hutang kita, menambahkan hutang kita. Debit ialah mengurangkan. Pelajar, rumah dia adalah menambahkan. Jadi pelajar tahu, rumah dia adalah menambahkan. Ini rumah dia akan menambahkan. Jadi pelajar kena tahu situasi. Hasil dapat duit. Dapat duit. Hasil rumah kat mana? Kredit. Sebab tu kredit adalah apa? Menambahkan. Debit adalah apa? Mengurangkan. Mengurangkan hasil. Okey, jadi pelajar belanja rumah kat mana tadi? Belanja rumah dekat debit. Belanja rumah kat debit. Jadi menambahkan dekat debit, mengurangkan dekat kredit. Okey, dan last sekali equity milik rumah kat mana? Kredit. Jadi apa saja menambahkan equity milik letak kredit, pengurangan akan letak pengurangan equity milik letak debit. Okey, equity milik ada satu je, apa dia? Modal. Boleh belajar? Itu cara ringkas. Okey, cara ringkas. Okey, catatan pelajar nak buat. Okey, jadi cikgu akan pergi satu persatu belajar. Okey. Jadi pelajar bila sebut cikgu dah bagi, kita akan buat latihan belajar. Latihan yang kita akan buat ni belajar. Okey, latihan yang kita buat adalah berdasarkan pelajar daripada soalan dokumen yang kita buat itu hari. Dokumen dah siap. Lepas tu belajar daripada dokumen tu kita dah buat jurnal am, kita dah buat jurnal khas, kita buat buku tunai. Kita gunakan jawapan tersebut.
Okey, untuk sesi kali ni gunakan jawapan tersebut. Siapa yang tak ada jawapan lagi, pelajar boleh pergi channel cikgu dan dapatkan jawapan, dan kita barulah pelajar boleh ikut untuk belajar. Alright, jadi kenapa cikgu gunakan jawapan yang sama? Jawapan tersebut sebab cikgu nak tunjukkan kesinambungan kitaran perakaunan tu. Alright, okey pelajar Okey, jadi pelajar journal ke ledger. Okey, untuk nak catat journal daripada journal am nak pergi ke ledger. Okey, journal am, jadi pelajar kena tahu tadi semua akaun yang ada dalam buku catatan utama perlu buat akaun. Kecuali apa? Okey, kecuali pelajar, cikgu buat catatan dekat sini cikgu buat catatan sikit. Okey, kecuali. Okey, kecuali macam ni je kecuali ni. Okey, kecuali apa dia? Tunai dan bank. Okey. Ini pun pelajar kalau ada apa? Kalau ada buku tunai. Sebab apa pelajar? Buku tunai itu adalah ringkasan akaun tunai dan akaun bank. Contoh macam ni. Ini buku tunai. Buku tunai pelajar dia adalah ada ringkasan apa? Akaun buku tunai, akaun bank. Ni debit akaun tunai, kredit akaun tunai, kredit akaun bank. Dia dah ada. Dia adalah ringkasan. Jadi pelajar kalau dah ada buku tunai, kalau soalan tu ada jenda am, ada jenda khas, ada buku tunai, akaun bank tak payah buat. Boleh pelajar kita buat apa? Sebab buku tunai itu adalah sama dengan akaun tunai dan akaun bank. Okey, alright. Kalau buku tunai tak ada, pelajar kena buat tak? Ya, pelajar kena buat akaun tunai dan juga akaun bank. Pelajar kena sediakan. Jadi dia tak terlepas. Jadi pelajar tengok soalan. Kadang soalan ni pelajar tengok pada soalan Kadang soalan tu cikgu awak bagi jurnal je. Jurnal am, jurnal khas. Pindahkan kepada ledger. Okey, jadi buku tunai tak ada. Jadi akaun tunai kalau ada butiran tunai dan bank, pelajar kena buatkan. Okey, alright. Itu jadi pelajar kena bagi. Okey, jadi sebenarnya untuk soalan ni cikgu bagi dalam situasi soalan cikgu ni, cikgu bagi soalan penuh. Ada semua. Ada buku tunai, ada jurnal, ada jurnal am, ada jurnal khas dan sebagainya. Okey. Alright, yang ni cikgu padam sikit biar supaya tak nampak kemas sikit Okey, alright. Jadi yang pertama untuk jurnal am. Okey, jurnal am pelajar Okey, ada dua konsep kat sini. Konsep pertama belajar untuk satu hari bulan. Okey, jurnal am untuk jurnal am je yang melibatkan satu hari bulan. Okey, apa saja yang melibatkan satu hari bulan, pelajar kena tahu. Satu hari bulan ni dia ada dua jenis. Belajar kena tahu satu hari bulan. Okey, apa? Kenapa dua-dua jenis? Sebab belajar yang pertama, belajar kena tahu soalan ni memulakan perniagaan ataupun soalan ni meneruskan perniagaan. Jadi pelajar kena tahu. Pelajar kena tahu soalan ni meneruskan perniagaan. Okey. Jadi pelajar kena tahu. Okey, memulakan maksudnya apa? Bulan ni, contoh soalan ni bulan April baru nak mula perniagaan. Bulan Mac sebelum ni tak ada. Tapi kalau soalan tu meneruskan perniagaan, dia bulan Mac dah ada. Okey, cikgu bagi tip. Okey, untuk soalan ni memang asalnya kita memang rujuk daripada soalan dokumen. Okey, kalau pelajar tak pasti pelajar, okey, biasa soalan untuk permulaan soalan, dalam soalan dia akan sebutkan perniagaan ini adalah perniagaan ABC yang memulakan perniagaan yang kalau ada perkataan memula tu memulakan lah. Kalau tak ada perkataan mula itu meneruskan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pelajar boleh tengok kat mana? Pelajar boleh tengok dekat buku tunai. Kalau dia bagi buku tunai, pelajar tengok ke sini. Dia tulis baki BB ke dia tulis modal. Okey, kalau dia tulis baki BB ni adalah meneruskan perniagaan. Baki ni adalah daripada bulan lepas. Okey, kalau soalan dia start je 1 April dengan modal ini adalah memulakan perniagaan, baru bulan ni memulakan. Okey, jadi apa beza catatan dia? Ya, memang berbeza. Untuk jurnal am 1 hari bulan, okey pelajar jurnal am, okey, konsep dia apa? Debit akan pergi debit, kredit akan pergi kredit. Konsep dia Okey, jadi semua debit ni akan pergi sebelah debit, kredit ni akan pergi sebelah kredit. Ikut saja. Kenapa ikut tanpa tak berlakukan debit kredit? Sebab jurnal bukan akaun. Jadi kita ikut debit pergi debit, kredit. Okey, yang pertama, bank. Nak buat bank tak payah. Sebab apa? Buku tunai dah ada tadi. Okey. Perabot nak buat tak? Okey, perabot. Jadi untuk contoh soalan ni pelajar, kalau soalan ni okey, perabot. Mana perabot? Kita tengok dulu. Mana kau perabot? Okey, perabot. Mana perabot? Okey, ni perabot. Okey, perabot. Ni perabot. Kalau soalan tu memulakan perniagaan, jadi perabot ni debit. Debit akan letak di sebelah debit. Nampak tak pelajar? Sebelah debit. Okey, nak clear apa? Okey, ni cikgu guna highlight Okey, kalau soalan tu memulakan, pelajar akan tulis modal. Kalau soalan tu meneruskan perniagaan, pelajar akan tulis apa? Baki BB 500. Besarnya BB dia Okey, cikgu kecilkan sikit.
Okey, jadi pelajar kena jelas. Okey. Lepas tu pelajar, okey tadi bank. Okey, bank. Okey, bank ni kalau disuruh buat lah, ni sebab ni nota. Jadi cikgu tunjukkan jugalah. Jadi kalau soalan dia memulakan, pelajar kena tulis modal. Kalau kena buat akaun bank ni, kalau buku tunai tak ada. Okey, kalau meneruskan perniagaan, dia akan tulis apa? Baki BB. Ni contoh 30,000. Ini ambil angka kat sini pelajar. Angka dia mesti sama kat sini. Ikut. Okey, alright. Lepas tu pelajar akaun belum terima. Okey, kita masukkan, tengok akaun belum terima. Okey, kita tengok akaun belum terima, debit. Okey, debit, akaun belum terima juga. Okey, cikgu letak nama pula ni. Kalau ada nama, pelajar letak nama lah. Okey, kat nota cikgu buat akaun belum terima je. Okey, jadi pelajar kena tengok. Kalau ni ABT adalah debit, letakkan di sebelah debit juga, tulis. Memulakan, tulis modal, semua sama. 1 hari bulan konsep dia semua sama. Okey, manakala kalau soalan meneruskan, pelajar tulis apa? Baki BB. Okey, alright. Okey, lepas tu belajar yang ke berikutnya, akaun belum bayar, kredit. Kredit apa konsep dia? Kredit akan rekod di sebelah kredit. Okey, ABB contoh pembekal tiah. Masuk sebelah kredit. Ni pelajar kotak dia cikgu dah kecilkan supaya nota tu nampak lebih sempurna sikit lah. Tapi cikgu dah tunjukkan debit kredit. Okey, jadi pelajar kredit apa maksudnya? Kredit ABB adalah rumah dia dekat kredit menambahkan. Okey, jadi pelajar okey, kalau soalan ni memulakan, kita tulis modal. Kalau soalan ni meneruskan, kita akan tulis apa? Baki BB. Tu dia. Alright, dan last kali, iaitu butiran untuk 1 bulan apa? Modal. Okey, jadi pelajar akan buat soalan modal. Okey, buat akaun modal. Okey, akaun modal. Okey, jadi pelajar akaun modal dia berbeza. Cikgu ada buat 2 akaun modal. Okey, 2 akaun modal. Satu memulakan, satu meneruskan. Jadi akaun modal berbeza. Okey, jadi pelajar, kita tengok akaun modal. Modal kredit akan masuk kredit. Apa butiran dia? Butiran dia adalah baki BB, sama macam tadi. Tetapi pelajar, kalau soalan ni memulakan perniagaan, pelajar tak boleh tulis baki BB. Okey, pelajar kena buat apa? Pelajar kena terbalikkan. Okey, apa tadi terbalikkan? Okey, yang ada tadi pelajar, yang ini pelajar, yang debit ni pelajar letak di sebelah kredit. Bank perabot ABT. Okey, yang sebelah debit tadi apa? Yang kredit ada apa? Kredit adalah akaun belum bayar. Jadi pelajar letak akaun belum bayar. Itu ada nama pembekal tiah je lah awak tulis. Okey, jadi cikgu tak tulis. Okey, nilai dia. Okey, habis. Itu untuk akaun modal. Jadi pelajar, akaun modal ada 2 jenis. Memulakan ke meneruskan. Kalau meneruskan, tulis baki BB je sebelah kredit. Kalau dia memulakan, nak tulis apa? Terbalikkan je item dia. Yang ada dekat jendaam debit, jendaam kredit debit. Okey pelajar? Okey, itu konsep dia habis. Okey, untuk jendaam juga. Okey, untuk jendaam juga belajar, untuk selain daripada 1 hari bulan. Okey, bila tengok selain daripada 1 hari bulan, apa dia? 2, 3, 4 sampai 30 ke 31, tak payah guna konsep lain. Ikut je. Debit, besarnya merah dia Okey, jadi debit akan letak di sebelah debit. Okey, ambilan, buka akaun ambilan. Sebelah debit. Nak tulis apa? Okey, yang lain ni pelajar, selain butiran dia pelajar, cikgu guna konsep apa? Tulis couple. Okey pelajar, kita akan tulis couple. Okey pelajar, kita tulis couple. Apa couple dia? Okey, buka akaun ambilan. Apa couple ambilan? Apa yang menyebabkan ambilan? Apa yang menyebabkan ambilan? Belian. Pelajar, dia ambil barang niaga jadi belian. Boleh belajar, ambilan bertambah disebabkan kita ambil barang 300. Contoh. Okey, lepas tu belajar kredit belian. Okey, belian masuk buat akaun belian. Sebelah kredit. Betul. Kredit ni apa? Mengurangkan belian. Jadi belajar, kita dah ambil barang kita belian tu ialah barang Belajar barang kita dah berkurang, menyebabkan belian kita berkurang. Jadi belajar apa dia? Kredit ialah ambilan. Jadi pelajar jangan tulis akaun belian, sini belian. Tak boleh belajar. Dia anggap macam mana? Ni akaun ni nama bapak dia. Nama anak dia belian juga. Tak boleh belajar. Mana ada orang nama Ali bin Ali, tak ada belajar. Jadi konsep dia belajar kena tulis lain. Jadi belajar untuk konsep yang berikutnya, kalau debit ambilan, dalam akaun ambilan tulis belian, dalam belian tulis ambilan. Itu pelajar terbalikkan. Okey, alright. Okey, selesai. Okey, habis. Okey, untuk jenah khas. Okey, untuk jenah khas pelajar ada 4 jenah khas: jenah jualan, jenah pulangan jualan, jenah belian, jenah pulangan belian. Okey, dekat sini pelajar, konsep yang pertama ialah apa saja dalam journal debit, dia akan pindah dalam akaun pun debit. Kalau dia pindah kredit pun, dia akan pindah kredit. Okey, jelas. Okey, jadi pelajar-pelajar boleh lihat kat situ Okey, jadi pelajar sebelum ni pelajar, kalau pelajar tengok jurnal jualan, jurnal khas dia pelajar tak ada debit kredit. Apa nak buat? Okey, pertama sekali pelajar kena labelkan. Okey, pelajar nak labelkan apa? Semua yang bawah-bawah ni. Apa? Yang total akaun jurnal khas ni. Okey, sebab apa pelajar? Kita dah tahu. Ni salah ni bukan belian. Ialah apa? Pulangan belian.
Cikgu tertinggal ini salah. Okey, alright. Jadi pelajar kita kena labelkan dulu ni dulu. Okey, yang ini kita dah tahu. Sebab jualan, pulangan jualan, belian dengan pulangan belian dia semua memang ada dalam kategori account. Okey, jadi jualan pelajar kita dah tahu tadi rujuk. Jualan dia apa? Jualan adalah rumah dia adalah kredit sebab dia adalah hasil. Okey, mana ini cikgu ajar yang senang untuk pelajar nak jawab dah pelajar. Huraian dia lebih panjang pelajar boleh baca buku teks kenapa dia kredit apa sebagainya. Itu konsep yang sebelum ni. Pelajar Okey, akaun pulangan jualan dia ialah kontra. Jadi jualan kredit, pulangan jualan adalah debit. Okey, belian adalah debit. Kenapa debit? Sebab dia adalah belanja. Dan pulangan belian adalah kredit. Kenapa? Kontra bagi akaun belian. Okey, boleh pelajar. Bila pelajar dah tahu debit kredit, barulah pelajar boleh pindah. Okey, apa butiran dia pelajar? Pelajar nak tulis apa butiran? Okey, semua ni pelajar sebabkan jurnal khas ni adalah urus niaga kredit. Jurnal jualan adalah jualan secara kredit. Jurnal belian adalah belian secara kredit. Semua urus niaga secara kredit. Okey pelajar, jadi pelajar butiran dia pelajar, bila kita buat akaun jualan, jangan tulis jualan. Salah. Tak boleh. Nama bapa dengan nama anak sama tak boleh. Akaun jualan, butiran jualan tak boleh. Jadi akaun jualan apa butiran dia? Butiran dia kita jualkan siapa? Siapa yang hutang kita? ABT. Pelajar kena tulis ABT. Okey, lepas tu akaun pulangan jualan. Pelajar tak tulis akaun pulangan jualan. Pelajar kena tulis apa? Siapa yang pulang? Dah tentulah pelanggan kita. Siapa yang pelanggan kita yang berhutang dengan kita? ABT. Boleh pelajar? Okey, manakala akaun belian. Okey, apa butiran dia nanti? Kita akan letak debit akaun belian. Apa butiran? Kita beli dengan siapa? Secara hutang. Kita hutang dengan ABB. Pelajar kena tulis ABB. Alright, dan akaun belian, akaun belian. Okey, akaun belian nak tulis siapa pulangan belian? Kita pulang pada siapa? Kita pulang pada ABB. Sebab tu pelajar, kalau pelajar tengok kat sini, okey, betul tak cikgu rekod? Akaun jualan. Okey, masuk akaun jualan sebelah kredit April 30, akaun belum terima, letakkan nilai dia berapa. Okey, letak nilai berapa. Okey, pulangan jualan. Mana pulangan jualan? Debit. Okey, akaun pulangan jualan dekat sini. April 30, akaun belum terima, dah nampak tak? Debit. Okey, akaun belian. Akaun belian, debit akan tulis akaun belian. Kita masukkan dalam akaun belian, kita tulis apa? April 30, akaun belum bayar. Tandakan berapa nilai dia. Alright, dan last sekali akaun pulangan belian. Buka akaun pulangan belian, tuliskan nilai dia kredit, kita akan letak kredit ABB, berapa nilai dia. Boleh pelajar? Okey, yang lain nak tulis apa? Okey, pelajar. Yang lain ni pelajar, apa segala yang ada dekat sini pelajar. Akaun belum terima. Contoh kat sini ada Ali, ada Baba. Pelajar, ni cikgu letak ABB, ABT ni nama-nama pelanggan kita lah pelajar. Tak kira ada 10 orang ke, 15 orang ke, ada 20 orang pelanggan kita, tetap semua ni adalah debit. Mesti terbalikkan. Pelajar dah tahu kredit, debit. Itu je pelajar nak senang. Jadi kalau kat sini apa nak terbalikkan? Debit akan jadi kredit. Debit akan jadi apa? Kredit. Kredit akan jadi apa? Debit. Okey, apa butiran kat sini? Okey, kalau nama pelanggan-pelanggan ni belajar butiran dia semua kita buka akaun Ali. Apa butiran dia? Ikut jurnal. Jurnal jualan, tulis jualan. Okey, akaun belum terima, pulangan jualan. Contoh kat sini ialah Ali yang pulangkan. Okey, Ali pulangkan. Buka akaun Ali, tulis apa? Pulangan jualan. Debit ke kredit? Kredit, ikut kredit. Okey, akaun belum bayar. Nama dia, contoh nama dia ialah Kasim. Okey, Kasim. Buka akaun Kasim. Nanti nak tulis apa? Semua tulis belian. Jangan tulis jurnal belian, tulis belian. Okey, manakala yang ini sama akaun belum bayar, akan tulis apa? Ikut jurnal. Iaitu pulangan belian. Okey, jadi kita tengok. Sama tak yang kita buat? Okey, sekejap cikgu tengok sama tak yang kita buat. Okey, kita boleh tengok. Okey, kita akan buka akaun belum terima. Kalau nama dia Ali, kita Ali lah. Contoh kat sini akaun belum terima. Jadi akaun belum terima, buka akaun belum terima, debit akan masuk debit. April 1 jualan. Boleh? Contoh, akaun pulangan jualan ABT. Okey, tulis apa? Pulangan jualan. Berapa nilai dia? Okey, masukkan ABT. Masuk ABT 15, kredit tulis kredit, pulangan jualan, berapa nilai dia. Okey, lepas tu akaun belum bayar. Akaun belum bayar, buka akaun belum bayar, kredit akan masuk kredit. Akaun belian, mana akaun belian? Akaun belum bayar. Kredit. Okey, belajar ni salah ni. Dia akan masuk kat mana? Masuk kredit. Nak pandang cikgu salah, nanti betulkan balik Okey, nanti cikgu betulkan nota cikgu balik. Okey, alright. Betul? Okey, kredit masuk kredit. Okey, tulis apa? Tulis belian. Belian kat sini Okey. Dalam jurnal pulangan belian, akaun belum bayar. Masuk buat akaun belum bayar. Okey, yang akaun belum bayar, mana akaun belum bayar? Okey, kita masukkan akaun bayar sebelah debit. Kita akan letak sebelah debit. Tadi cikgu buat tadi anak panah salah. Jadi pulangan belian. Berapa nilai dia? Ikut dia berapa.
Okey, debit pelajar. Okey, jadi ikut jadual. Okey, selesai. Alright, jadi kat sini nota cikgu ni salah dekat anak panah je lah. Ni cikgu dah padam. Nanti awak confuse. Okey, cikgu padam. Okey, alright. Jadi ikut yang ni. Boleh siapa yang dah print jawab nota tu nanti boleh tengok sebalik. Okey, habis. Dan last kali. Last kali. Apa yang ada last kali ialah daripada buku tunai. Okey, jadi cikgu kecilkan sikit belajar panjang juga kita buat ni tapi tak apa. Memang topik ni memang panjang, kena terangkan semua. Okey, siapa yang tak berapa tangkap tadi, pelajar kena ni lah. Pelajar kena review balik Pelajar kena review balik. Okey, jadi yang ini pelajar kita tengok satu-satu. Okey, pelajar. Jadi dalam sini pelajar buku tunai pelajar cikgu klasifikasikan dia kepada dua bahagian. Satu yang debit, ini debit. Debit sampai sini dia ada bentuk T, debit. Ni debit Okey, yang pada sini ialah sebelah kredit. Ini sebelah kredit. Ini debit. Okey, kita buat debit. Okey, apa konsep dia? Semua buku tunai yang ada dekat debit ni pelajar akan dipindahkan ke mana? Kredit. Yang mana dari sebelah kredit ni semua pelajar akan dipindahkan mana? Debit. Ni terbalik. Kenapa terbalik? Sebab buku tunai itu adalah akaun. Jadi akaun pindah akaun mestilah catatan bergu. Okey, orang yang pelajar Okey, jadi pelajar kena tahu. Okey, jadi yang ini cikgu padam balik. Okey, alright. Jadi pelajar, untuk soalan ni pelajar yang pertama kita buat Okey, jadi pelajar, okey, bila nak pindahkan dalam buku tunai ni pelajar nak tulis butiran apa? Okey, pelajar dah tahu debit akan pindah kredit, kredit akan pindah debit. Butiran dia adalah ikut nombor. Nombor dia berada di mana? Okey, kalau nombor dia berada dalam dekat kotak diskaun. Nombor dia berada dalam kotak diskaun, pelajar kena tulis diskaun diberi. Kalau nombor dia ada dekat tunai, pelajar tulis tunai. Nombor dekat bank. Sama juga dekat yang sebelah kredit. Kalau nombor ada dekat diskaun diterima, tulis diskaun diterima. Kalau ada tunai, bank. Alright, pelajar ikut nombor kedudukan di mana. Jadi butiran dia apa? Butiran dia yang kat atas ni butiran kat atas dia. Okey, alright. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, baki bibi tak payah baki bibi ni adalah baki yang kita bawa bulan lepas. Okey, jadi pelajar kita dah masuk jualan. Jualan debit. Debit akan masuk mana? Buat akaun jualan, akan letak di sebelah kredit, terbalikkan. Okey, terbalikkan. Jadi pelajar tulis apa? Nombor dia dekat tunai, kita akan tulis tunai, nilai dia berapa. Alright, lepas tu yang kedua, akaun belum terima. Mana akaun belum terima? Okey, akaun belum terima. Debit akan letak kredit. Okey, nilai dia berapa? Diskaun diberi, tulis diskaun diberi. Okey, nombor dia dah dekat bank, tulis dekat bank. Pelajar tulis dekat bank. Ni pelajar ni cikgu tak perasan cikgu nota cikgu salah. Ini adalah bank, ikut. Pelajar nak tulis diskaun diberi dulu, tulis bank. Bagusnya pelajar tulis bank dulu baru tulis diskaun diberi. Kalau terbalik boleh tak? Boleh, tapi bagus pelajar buat susunan tulis bank dulu. Okey. Alright, ini cikgu silap nanti kena betulkan. Okey, lepas tu belajar yang berikutnya belajar yang kredit pula. Okey, diskaun tu last kali Okey, nanti kita buat ni. Yang kredit ni ada apa? Contoh, ada gaji. Gaji kedudukan dia dekat kredit. Buka akaun gaji akan masuk di sebelah debit, terbalikkan. Tulis apa? Okey, nombor dekat bank, tulis bank. Kalau nombor dekat tunai, tulis tunai. Okey, sewa, buka akaun sewa. Okey, nombor dia dekat tunai, tulis tunai. Tarikh sama belajar, tarikh ikut. Ni tarikh salah ni cikgu, tarikh pun salah ni Okey, jadi cikgu kena buat baru nota ni. Kita kena betulkan, tak perasan cikgu main kopi-kopi tak perasan. Okey, akaun belum bayar. Akaun belum bayar. Okey, buka akaun belum bayar. Akaun belum bayar. Ada dua, diskaun diterima dengan bank. Jadi pelajar kena tulis bank dulu, lepas tu baru diskaun. Okey, tarikh 7. Jadi pelajar kena hati-hati. Okey, dah habis semua buku tunai pelajar dah buat. Debit, kredit. Last kali pelajar nak buat apa? Okey, last kali kat nota ni cikgu buat. Apa yang nota cikgu buat? Okey, akaun diskaun diberi. Pelajar kena mengambil angka dalam jumlah. Rekod di sebelah debit. Okey, diskaun diberi adalah belanja. Pelajar rekod di sebelah debit. Butiran dia apa? Akaun belum terima. Pelajar kena ambil jumlah. Mana jumlah dia? Diskaun. Diskaun ialah ni jumlah dia pelajar. Pelajar. Ini pelajar mana cikgu nak pakai warna hijau. Okey, ini. Ini jumlah dia. Jumlah dia akan letak di sebelah debit. Dia tak terbalikkan. Okey pelajar. Okey, diskaun diberi. Pelajar tulis. Okey, butiran akaun belum terima. Ikut jumlah dia berapa. Okey, manakala untuk diskaun diterima mengambil jumlah angka juga, jumlah angka dijumlah. Okey, rekod di sebelah kredit, butiran dia apa? Akaun belum bayar. Jadi pelajar untuk yang ini pun sama, pelajar ambil yang kredit. Okey, kredit. Okey, pelajar kredit, pelajar ambil ini. Okey,
Okey, letakkan apa dia? Akaun belum bayar. Okey, selesai. Okey, jadi kalau pelajar tak berapa nak tangkap yang ni, pelajar boleh pause dulu, pelajar boleh rewind. Rewind dan tengok balik. Dia memang agak panjang sikit, banyak sikit lah cara-cara dia dan sebagainya. Okey, jadi pelajar kita apply balik dengan soalan. Okey, ini soalan satu. Kita cuba selesaikan. Okey pelajar, jadi pelajar semua untuk soalan nombor 1 ni pelajar, siapa yang tak ada, pelajar boleh tengok dalam grup channel saya. Jadi pelajar rujuk balik dekat sana. Okey, untuk yang pertama. Okey, tunai. Okey, dalam soalan ni ada buku tunai tak? Dah tentu ada. Jadi pelajar, tunai dan bank tak perlu sediakan. Okey, jadi yang ini cikgu buat sebelah-sebelah boleh tak? Nampak tak kalau cikgu buat sebelah-sebelah ni? Cikgu nak buat sebelah-sebelah supaya pelajar senang nak tengok. Okey, right. Okey, sebelah dia apa? Cikgu nak letak sini. Okey, yang ini cikgu padam dulu. Okey, alright. Cikgu cuba padam dulu ini. Sekejap, nanti lepas ni kita buat sama-sama ya. Okey. Jadi pelajar nak buat apa sebenarnya pelajar? Pelajar bila dapat nak buat je ledger pelajar kena keluarkan testpad. Pelajar kena keluarkan testpad. Pelajar terus buat apa? Okey, tak keluar pula saya punya testpad ni. Okey, pelajar testpad apa pelajar nak buat? Pelajar terus buat bentuk T. Pelajar mesti buat T. Pelajar okey, jadi pelajar yang ini pelajar pelajar kena buat line, bentuk line dia. Satu muka surat pelajar terus buat. Okey, saya pakai pen ni pula. Pakai pelajar pakai pensel lah. Biasa garisan pakai pensel. Okey, setiap testpad tu, setiap muka kita perlukan dalam 3 muka surat ataupun 4 muka surat untuk belajar. Banyak akaun. Okey, sebab pelajar ni baru bermahir lagi. Lepas ni pelajar dah tahu kita nak selang berapa. Kalau pelajar dah mahir, pelajar dah tahu nak selang 2 ke nak selang 3 ke dan sebagainya. Untuk yang ini pelajar kali ni pelajar kita sebab cikgu pelajar baru pertama kali nak buat ledger. Jadi pelajar kita semua akaun yang kita buat kita akan selang 5. Supaya jenah senang Jadi pelajar ada tak cukup kertas lah apa sebagainya. Jadi pelajar senang kita buat. Okey, jadi cikgu ni sebab testpad cikgu ni dia terus je. Dia tak ada muka surat. Jadi cikgu terus je. Kalau agak-agak tak muat, awak tukar muka surat. Okey. Alright, jadi pelajar semua garisan awak kena buat dalam setiap muka surat buat garisan T je. Tak payah buat garisan pelik-pelik. Yang ni sebab cikgu dah type, sebab tu dia ada garisan-garisan ni. Okey. Alright. Jadi pelajar kena buat ikut cikgu sama-sama daripada soalan yang pertama. Okey. Okey, kita tengok ini. Okey, soalan kita yang pertama. Sekejap video saya kurangkan sikit. Okey, kita buat soalan pertama. Okey, jenam. Okey, apa dalam konsep jenam tadi? Jenam debit akan pindah mana debit? Debit, semua yang ada debit, konsep dia debit akan pindah debit. Okey, kredit akan pindah kredit. Okey, jadi pelajar kena tahulah debit akan pindah debit, kredit. Okey, jadi pelajar untuk satu bulan pelajar kena tahu soalan ni memulakan ke meneruskan. Okey, jadi untuk soalan satu ni pelajar boleh rujuk soalan dokumen tu ataupun pelajar tengok buku tunai. Jadi buku tunai ni jelas tulis apa? Baki BB meneruskan. Jadi soalan meneruskan senang. Ikut saja, semua butiran ni adalah apa butiran dia? Butiran dia adalah baki BB. Alright. Jadi pelajar tunai nak buat tak? Tunai tak payah buat sebab dah ada buku tunai. Bank nak buat tak? Tak payah. Jadi dalam jawapan dari pelajar tandakanlah supaya senang. Kita akan buat satu-satu. Yang pertama nak buat apa? Inventory. Okey, inventory debit. Kita buka akaun inventory sebelah debit. Okey, apa butiran dia pelajar? Butiran apa? Semua baki BB. Ikut saja jumlah dia. 8,700. Alright, selesai. Okey. Jadi pelajar untuk soalan berikutnya, akaun yang berikutnya akaun apa? Akaun kelengkapan. Jadi pelajar, cikgu untuk buat akaun ke-8, cikgu selang 5. 1 2 3 4 5. Jadi barulah cikgu tuliskan akaun kelengkapan. Okey, jadi akaun ke-8 sebelah mana? Debit. Debit akan pindah debit juga, tarikh yang sama. Jangan lupa pelajar baki BB. Okey, dan last sekali ialah akaun untuk jenam ialah modal. Okey, bukakan akaun modal. Modal itu di sebelah kredit. Jadi letakkan modal di sebelah kredit. Okey, letakkan dengan butiran apa? Baki BB sama. Okey, selesai jenam. Okey, jadi untuk jenam soalan 1 dia tak ada Ogos 2, Ogos 3 sampai 31 tak ada. Jadi untuk jenam jadi itu saja catatan. Kalau ada pelajar kena terbalikkan. Alright. Okey, jurnal khas. Okey, jurnal khas tadi seperti yang cikgu kata tadi, jurnal khas sama konsep debit pergi debit, kredit. Cuma masalah dia jalan jurnal khas tak ada debit kredit. Jadi pelajar nak tahu mana? Pelajar kena labelkan yang bawah. Okey, belian adalah apa? Belanja jadi debit.
Jadi atas nak buat apa? Terbalikkan, kredit. Okey, jualan ni apa? Kredit. Atas nak buat apa? Atas ni dua-dua ni adalah apa? Debit, terbalikkan. Ni untuk yang sedang nak buat lah pelajar. Sebenarnya dia ada konsep kenapa debit tu pelajar kena tahu tu pelajar. Okey, pulangan belian. Pulangan belian adalah kontra bagi belian. Jadi belian adalah debit, pulangan belian adalah kredit. Jadi yang lawan dia apa kat atas? Lawan dia ialah debit, terbalikkan. Okey, pulangan jualan. Pulangan jualan adalah kontra bagi jualan. Jualan kredit, pulangan jualan adalah debit. Jadi yang atas dia terbalikkan, monemosa jadi apa? Kredit. Okey. Dah habis ni barulah boleh pindahkan. Okey, apa butiran? Okey pelajar, cikgu conteng kat sini lah semua belian, butiran dia mesti apa? Kita beli dengan siapa? Sebab urus niaga kredit, ABB. Pulangan akaun jualan, berjual dengan siapa? Dengan pelanggan. Siapa tu pelanggan? ABT. Okey. Manakala pulangan belian dengan siapa? ABB. Jadi pelajar kena tahu. Manakala berikutnya pulangan jualan dengan siapa? Siapa pulangkan? ABT. Okey, alright. Okey, yang lain-lain ni, yang nama kat atas. Okey, nama kat atas ni pelajar kita akan rujuk jurnal. Kalau kilang jus berada dalam jurnal belian, butiran dia belian. Munir Musa kedai jus City, apa butiran dia? Jualan. Kilang jus City, apa butiran dia? Ikut jurnal, pulangan belian. Dan Munir Musa adalah pulangan jualan. Alright, jadi pelajar kita akan buat satu persatu. Okey, kita mulakan yang pertama. Kilang Jus City, debit, kredit. Okey, buka Kilang Jus City. Okey, Kilang Jus City kita buka, kredit akan masuk kredit. Okey, tuliskan kredit. Belian, okey betul, butiran dia belian 9450. Okey, yang berikutnya. Kita nak tulis apa pula ni? Akaun belian. Okey, akaun belian, buka akaun belian. Okey, akaun belian, debit. Okey, tulis debit, tulis apa? Akaun belum bayar. Ogos 31, akaun belum bayar. Right? Okey, cikgu laju sikit dah belajar Okey, Munir Musa, debit. Nampak tak? Semua butiran kita buat. Munir Musa. Okey, kita buka akaun Munir Musa. Akaun Munir Musa. Okey, debit. Okey, letak debit. Apa butiran dia? Ikut jurnal apa? Jualan. Okey, lepas tu kedai Jus City. Buka kedai Jus City. Bila kenapa cikgu buat satu-satu ni belajar supaya lebih senang. Kita tak tertinggal. Kilang Jus City. Okey, kedai Jus City, sorry. Kedai Jus City, kita dapatkan debit, masukkan debit juga. Alright, jualan. Okey, lepas tu belajar apa berikutnya? Berikutnya adalah akaun jualan. Kita buka akaun jualan. Okey, jualan, kita selang 5 baris Pelajar semua akaun kita selang 5 baris Jualan kredit, kita akan letak kredit. Apa butiran? Akaun belum bayar, akaun belum terima. Jangan tulis jualan juga, salah konsep. Okey, Kilang Jus Berhad. Kilang Jus Berhad. Alright, debit, kita akan buka Kilang Jus Berhad. Letak debit, letakkan debit. Baki apa? Okey, pelajar, sorry. Kilang Jus Berhad dah ada kat atas. Okey, sekejap pelajar, sekejap Oh, cikgu salah. Kilang Jus Berhad, mana Kilang Jus Berhad? Dah ada kat atas. Oh, okey, Kilang Jus Berhad. Sorry. Kilang Jus Berhad dah ada. Debit. Debit akan letak debit. Dah ada pelajar. Pelajar jangan buat banyak akaun. Kalau dah ada yang kat atas, pelajar gunakan. Kita tak akan buat 2 akaun. Kalau pelajar buat 2 akaun, akaun yang pertama tu je dianggap betul. Yang berikutnya dianggap salah. Okey? Alright. Lepas tu pelajar akaun pulangan belian. Pulangan belian sebelum ni kita tak pernah buat lagi. Kita baru nak buat akaun pulangan belian. Okey, rumah kat mana pulangan belian? Kredit, kita akan masukkan kredit. Okey, habis. Okey, lepas tu ada lagi tak? Ada kat sini. Okey, kita habiskan Munir Musa. Okey, Munir Musa dah ada belum? Dah ada kat atas tadi. Mana Munir Musa? Okey, dah ada. Okey, letak mana? Kredit, akan letak kredit. Okey, apa butiran dia? Pulangan jualan. Selesai. Dan last kali dalam jenahas, apa lagi yang dalam jenahas? Pulangan jualan. Pulangan jualan. Okey, pulangan jualan belum ada lagi. Kita buat baru. Selang 5 baris, buat akaun pulangan jualan. Okey, sebelah mana? Debit, tulis ABT. Okey. Selesai. Okey, habis untuk jenahas. Selesai. Lepas tu cikgu buat satu-satu lebih mudah. Kita sekali jalan je. Bila buat dah belajar, tak payah tengok jenaham dah. Semua jenaham dah catat. Okay, lepas tu kita tengok buku tunai. Okay, buku tunai cikgu view kecil-kecil sikit. Harapkan pelajar-pelajar boleh rujuk nota lah belajar. Ataupun cikgu nak besarkan, cikgu nak tengok sebelah debit je dulu. Cikgu tengok sebelah debit. Okey, buku tunai apa konsep dia belajar? Okey, yang semua yang sebelah debit ni akan pindah ke mana? Kredit. Terbalik. Kenapa? Sebab buku tunai adalah akaun. Akaun tunai dan akaun bank akan dipindahkan belajar. Manakala buku tunai yang sebelah kredit, belajar akan pindahkan mana? Debit. Terbalikkan.
Okey, apa butiran-butiran dia? Butiran-butiran dia adalah ikut nombor. Nombor berada kat bank, tulis bank. Nombor berada kat tunai, tunai. Nombor berada kat diskaun, tulis diskaun. Okey, alright, selesai. Sama juga nombor-nombor dia, ikut nombor dekat mana ada. Okey, jadi yang pertama kita nak buat, cikgu tick kan. Okey, baki BB tak payah, ini baki pada bulan lepas. Yang pertama, jualan. Okey, jualan debit, jadi pindahkan sebelah kredit. Butiran dia, nombor dia dekat tunai, jadi tulis tunai. Jadi akaun jualan dah ada, kita masukkan saja debit pindah kredit. Ogos 15, tak tulis Ogos 15 je. Okey, pelajar kalau susunan nombor ni patutnya 15 dulu baru 31. Kalau pelajar ada masa, pelajar tukar tempat lagi bagus. Pelajar okey, alright. Okey, ni kita masukkan dulu pelajar. Lepas ni pelajar dah mahir, pelajar boleh buat lebih kemas lah. Kalau dalam akaun takkan 15 dulu, ketika tu baru buat. Jadi kita buat ikut susunan dalam soalan pelajar tapi kalau ikutkan sebenar 15 letak atas lagi baik. Okey. Alright, kedai Juice City. Kedai City debit akan cari kedai Juice City. Akan letak kat mana? Debit akan letak kredit. Okey, kita letak tarikh yang sama dalam buku tunai, 102 habis. Okey, kita tengok kredit pula. Okey, apa yang ada kat kredit? Okey, membaki kenderaan. Mana membaki kenderaan? Okey, tak ada. Membaki kenderaan tak ada, kita buat baru. Akaun membaki kenderaan. Okey, jadi dia adalah kredit. Dalam akaun ni adalah sebelah kredit. Kredit akan rekod kat mana? Debit. Apa butiran? Nombor dia ada 500 dekat tunai, butiran dia adalah tunai. Okey, lepas tu berikutnya ialah apa? Okey, pelajar boleh tengok balik pelajar. Banyak ni kita buat ni, satu-satu ni Okey, belian. Okey, belian kredit. Okey, akaun belian dah ada rasanya. Pelajar tengok dah ada belum akaun belian? Dah ada. Akaun belian dah ada. Jadi pelajar rujuk. Okey. Okey, belian dah ada, kredit akan masuk debit, masukkan jumlah dia. Okey, 1400. Okey, lepas tu berikutnya ialah ambilan. Pelajar sikit lagi pelajar mungkin pelajar dah penat dah ni. Tak apa pelajar, tak apa, saya gunakan rekod. Jadi pelajar boleh hold dulu, lepas tu pelajar boleh sambung balik. Okey. Macam cikgu ni, cikgu tak boleh sambung-sambung dah, cikgu kena teruskan. Okey, ambilan. Okey, ambilan. Okey, jadi buka akaun ambilan. Sebelum ni tak ada ambilan. Dalam buku tunai kredit, masukkan sebelah debit, masukkan butiran apa, nombor dekat mana, nombor dekat tunai, tulis tunai. Okey, berikutnya gaji. Okey, gaji tak ada juga. Jadi selang 5 baris, buat akaun yang baru gaji. Dah berapa muka surat tu? Pelajar tengok. Mungkin dah 3 ke, mungkin dah 4 tu Cikgu pun tak tahu ni. Cikgunya Excel ni dalam komputer cikgu tak ada muka surat. Okey, jadi akaun gaji. Jadi dia kredit dalam buku tunai akan masuk sebelah debit. Okey, masukkan gaji dia dekat kolom tunai, tulis tunai. Okey, dan berikutnya ialah kilang jus berhad. Okey, kilang jus berhad dah pernah dengar tadi, dah ada kat atas. Jadi kita tengok. Ada tak kilang jus berhad? Kilang jus berhad. Kilang jus berhad mana tadi? Ada. Jadi ini berlaku dekat soalan buku tunai kat kredit. Jadi pindah sini sebelah debit. Okey, ada diskaun tu. Pelajar kena masukkan. Tulis apa bank dulu pelajar. Tadi cikgu tunjuk tulis bank dulu, barulah tulis apa? Diskaun. Okey, diskaun dah siap. Okey, last sekali. Apa dia? Belian. Habis belian. Dah belian. Kredit akan masuk debit. Okey, belian bawah dia je. Teruskan. Tulis apa butiran? Nombor dekat bank, tulis bank. Habis. Dah habis ke? Belum. Tadi cikgu ada buat catatan. Ingat lagi tadi catatan bawah ni. Sebagai penghujung dia pelajar kena tahu ni nota ni last. Pelajar kena ambil apa? Jumlah akaun diskaun diberi, akaun diskaun diterima. Jadi you tengok sini. Diskaun diberi jumlah kosong, tak payah buat. Okey, manakala satu lagi tadi, satu lagi kita tengok. Diskaun diterima, ada tak diskaun diterima? Ni diskaun diterima. Ada. Okey, jadi pelajar masukkan, buka akaun diskaun diterima satu lagi, last sekali akaun. Last sekali akaun. Okey. Akaun diskaun diterima, sebelah kredit letak kredit. Apa butiran tadi cikgu dah nyatakan dalam nota? Akaun belum bayar 189. Habis. Okey pelajar, banyak pelajar jadi pelajar dah habis. Macam mana nak uji, nak tutup dia? Pelajar kena tutup ni, setiap akaun kena tutup. Jadi pelajar bila tutup, pelajar kena guna konsep buku tunai pelajar sebelum ni. Pelajar kalau debit dengan kredit, pelajar kena imbangkan. Kalau tak cukup, pelajar kena top up dengan apa? Baki HB. Boleh? Okey, contoh kat sini. Account inventory ada satu je dekat debit. Jadi total apa? Debit banyaklah. Kredit pun sama. Betul, dekat mana kurang? Jadi kurangnya adalah di sebelah kredit. Nak tulis apa? Kita akan tulis sebagai baki HB. Boleh belajar? Okey, ni pertama kali cikgu akan warnakan biru sikit, nampak. Okey, apa saja yang ada baki HB sama dengan buku tunai, konsep dia. Kenapa sama konsep buku tunai? Buku tunai pun account.
Pelajar, okey, baki BB. Bulan depannya Ogos, jadi bulan depannya ialah bulan September. Okey, alright, selesai macam ni. Jadi pelajar lengkapkan je lah. Yang ni cikgu lengkapkan juga. Kelengkapan, okey, cikgu masukkan 12,000, 12,000, kredit kurang. Jadi kurang kita akan panggil dia sebagai baki HB 12,000, pindahkan 12,000. Okey. Sambil-sambil tu pelajar cikgu pun lengkapkan, awak pun boleh lengkapkan. Jadi ini kredit pula banyak. Jadi debit kurang, jadi debit adalah baki HB. Okey, pindahkan. Okey. Alright. Okey, pindahkan modal. Okey, kilang jus kita tengok 9450. Pelajar tekan kalkulator ini kalau kira-kira memang pun dah cukup. Jadi pelajar ada baki HB? Tak ada. Sebab apa? Sebab dah imbang. Sebab dah imbang. Okey, akaun belian. Okey, debit banyak. Jadi debit mesti samalah. Kredit kita akan top up dengan apa? Kredit kita akan top up dengan baki HB. Alright, yang ini cikgu akan tandakan. Jadi HB pindah BB. Okey, Munir Musa. Okey, Munir Musa, debit banyak. Jadi debit banyak, kredit kurang. Jadi kredit akan ditutup dengan baki HB. Okey, BB, pindahkan baki BB. Jadi baki BB tu cara bersilang. Belajar Okey, kilang Jus City mana banyak? Debit banyak, 1080. Jadi kredit pun mesti total mesti sama. Jadi kurang berapa ni? Sikit je, tak banyak ni. Maksudnya kita pelanggannya hutang tinggal 54. Okey. Okey, akaun jualan habis, kita totalkan jualan. Okey, debit kurang, jadi berapa nilai jualan kita last kali? Lain rupanya kita telah jual cara tu, jualan ni, jumlah jualan kita ialah 7630. Okey, manakala pulangan jualan sama juga diimbangkan debit kurang. Okey, kita masukkan debit kurang. Okey, manakala pulangan jualan, okey, pulangan jualan sama, jadi kredit kurang. Jadi pindahkan. Alright, membaki kenderaan kita tahu debit dah banyak, jadi kita pindahkan kredit baki HB dan juga baki BB. Okey, ambilan kita tengok kredit, ambilan. Okey, cikgu tandakanlah untuk tutup ni. Pelajar tak payah tukar pen, tak perlu ni cikgu nak tunjukkan lebih jelas. Okey, nampak tak pelajar? Pelajar boleh Jadi pelajar-pelajar harapkan pelajar-pelajar teliti lah teliti, insya-Allah pelajar boleh. Okey, jadi pelajar totalkan yang ini. Okey, yang ini totalkan gaji cikgu imbangkan. Panjang sikitlah topik dia pelajar yang ni panjang sikit sebab apa? Soalan dia macam ni lah bentuk soalan PSA pelajar kena buat. Jadi pelajar kena buat tulis dengan laju. Masalah pelajar akaun ni bukan sekadar dia boleh buat, dia kena buat dengan laju. Okey, alright. Jadi yang ni diskaun pun sama, imbangkan baki HP. Okey, pelajar selesai. Okey, selesai. Jadi pelajar, cikgu harapkan view PDP pada hari ini pertama kali persembahan cikgu. Okey, jadi saya harapkan pelajar semua dapat follow lah pelajar dapat follow. Okey, jadi sekali lalu kalau kita tengok apa yang kita belajar hari ini, kita belajar ledger. Betul belajar. Ledger ni daripada mana? Biasanya soalan SPM biasanya adalah soalan dia daripada buku catatan pertama. Apa tu buku catatan pertama? Jurnal Am, Jurnal Khas. Khas ada 4. Lepas tu dah satu apa? Buku tunai. Nak pindahkan mana? Pindah kepada ledger. Boleh Okey, jurnal Am tadi cikgu kata hati-hati dengan apa? Starting dia 1 hari bulan. Soalan tu memulakan ke meneruskan? Okey, lepas tu selain daripada 1 bulan, konsep dia macam biasa. Debit akan pindah debit, kredit macam pindah kredit. Cuma untuk 2 hari bulan, 3 hari bulan hingga 31 hari bulan, butiran dia apa? Couple, terbalikkan je. Buat akaun ambilan, tulis belian. Belian, tulis ambilan. Macam tu contoh dia. Tengok balik nota. Okey, nota cikgu tadi ada pembentulan sikit Okey, bila jurnal khas pula, jurnal khas jualan, jurnal jualan, belian, pulangan jualan, pulangan belian, pelajar kena labelkan debit kredit sebab tak ada debit kredit. Boleh pelajar? Macam mana pelajar nak tahu? Pelajar kena labelkan apa tadi? Pelajar tuliskan yang total tadi. Akaun jualan, pelajar tahu hasil, kredit. Pulangan jualan, kontra, iaitu debit. Belian adalah belanja, debit. Pulangan belian adalah kontra dengan belian, kredit. Lepas tu pelajar, yang atas dia nama-nama ABT, ABB, pelajar terbalikkan je. Okey, seperti yang cikgu nyatakan ke situ. Okey, lepas tu pelajar semua yang nama ABT, apa butiran dia? Okey, kalau dalam jurnal ni Okey tadi kalau dalam jurnal jualan butiran dia nama-nama ni semua butiran dia jualan.
Okey, kalau butiran jualan tulis ABT seperti yang cikgu nyatakan tadilah secara ringkas. Okey pelajar, buku tunai. Okey, buku tunai pelajar guna konsep apa? Terbalik. Okey, kalau buku tunai di sebelah debit, pelajar nak pindah mana tadi? Cikgu besarkanlah. Okey, buku tunai sebelah debit, pelajar mesti pindahkan di sebelah kredit. Kredit pindah mana? Debit. Boleh pelajar? Okey, butiran nak tulis apa? Okey, butiran ikut nombor. Nombor berada di mana? Kalau nombor diskaun. Nombor dekat tunai, tulis tunai. Okey, dah habis. Dan last sekali pelajar, jangan lupa diskaun diberi, diskaun diterima. Ramai yang tertinggal dalam periksaan. Okey, jadi itu saja rumusannya. Jadi cikgu harapkan boleh pelajar boleh follow. Untuk soalan nombor 2, nombor 3 nanti pelajar cikgu akan kalau sempat cikgu buat dengan awak. Kalau tak sempat pelajar kena buat sendiri. Cikgu akan bentangkan jawapan. Tak tahu boleh PM cikgu. Okey, itu saja. Terima kasih kerana subscribe saya punya YouTube dan juga join saya punya channel Telegram. Okey, itu saja yang dapat bantu pada pelajar-pelajar. Diharapkan pada musim PKP ini dapat bantu pelajar sedikit belajar secara online. Pelajar, inilah norma baru Malaysia pada ketika ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.